salam sejahtera. Nama saya Nurhayzin Kamilia binti Kamarudin dan dua rakan saya iaitu Nur Afin Awati dan Syafiqah. Okay, kami nak membentangkan tentang case study Human Computer Interaction, case study 2. Okay, stay tuned. Untuk 5 important aspect designing accessible web page. Okey, yang pertama diversity. Diversity ni equal access yang sama pada perkhidmatan atau ciri-ciri yang penting yang disediakan oleh web. Contohnya macam education, online shopping, perkhidmatan kesihatan, rekreasi dan sebagainya. Kedua iaitu navigability. Navigability ni to help visitor untuk cari apa-apa yang mereka mahu. Ketiga iaitu visual hierarchy, di mana arranging dan organizing website dapat bantu visitor supaya visitor itu senang untuk cari first elemen yang mereka mahukan. Keempat, accessibility, di mana web page boleh diakses oleh sesiapa sahaja, tak kira bagaimana keadaan mereka, sama ada orang kaya ataupun tidak. Yang terakhir itu interactability. Interactability ni maksudnya laman web yang digunakan oleh semua orang pada zaman digital ini, providing such an experience has never been more important. Okay, hi, my name is Nur Syafiqah binti Maisa. I want to present about propose a technology that can make your web accessible to people with a wide range of abilities and disabilities below. Okay. For blind people, the technology that can people with a wide range accessible to web is screen reader and braille display. Okey, untuk pembaca skrin adalah satu program yang menganalisis atau mendengar sintesis teks ke pertuturan kandungan untuk memudahkan pengguna. Selain itu, braille paparan juga penting untuk mengakses web dengan membaca teks dengan jari mereka dari papan ke kunci rata. This adalah hearing impairment. Okey, membuat transkrip teks untuk kandungan audio atau video menjadikan web dapat diakses oleh pelbagai kebolehan dan kecacatan. Menyediakan maklumat penting dalam bahasa isyarat dan menggunakan teks yang lebih ringkas seperti dilengkapi dengan gambar, grafik dan ilustrasi lain. Mobility impairment. Okey, mobility impairment ni adalah menggunakan speech recognition software. Ia memanipulasi dan menavigasi aplikasi web menggunakan kaedah penulisan untuk penggunaan dengan bercakap, dan ia juga memerlukan sasaran pautan yang dapat diramalkan, interaksi secara keseluruhan dan fungsional. Ini adalah satu contoh menerapkan pendekatan reka bentuk sejagat yang fleksibiliti penggunaan ketika merancang. Okey, contohnya adalah menggunakan fleksibiliti prinsip dalam penggunaan seperti tertikus ataupun mouse. Kerana tertikus mempunyai dua pilihan untuk diakses dengan menggunakan tangan kiri atau kanan untuk memudahkan ketepatan pengguna. Sebagai tambahan, pertimbangan dalam reka bentuk awal juga memberikan kemampuan menyesuaikan diri dengan kecepatan dan kemudahan pengguna. Untuk efisiensi, Univer Design alokkan designer untuk faham dia wide range skill. Tak mustahil untuk dapatkan satu reka bentuk yang sangat baik dan memenuhi kehendak semua pengguna. Contohnya, a more solution also include flexible dan intelligent features yang dapat diubah sesuai dan memenuhi semua harapan pengguna. Explain Learning Figure 1 bermaksud
kita ada 3 cara pembelajaran yang daripada figura 1. Yang pertama, hybrid learning courses. Hybrid learning courses ni dia adalah satu pembelajaran yang menggabungkan 2 format, iaitu segerak dan tak segerak. Segerak ni bermaksud satu pembelajaran dalam talian, sebagai contoh kelas yang dilakukan melibatkan semua pelajar dalam satu masa yang nyata. Okey. Kalau tak segerak pula, dia berbeza. Kalau di luar online, di luar online, tak segerak ni dia bermaksud kita melakukan pembelajaran, contohnya kita pergi ke kelas, ke makmal, itu tak segerak. Tapi berbeza pula dalam talian. Kalau dalam talian, tak segerak ni dia adalah kita belajar melalui video, kita sharing, tukar-tukar video. Ketika kita kelas, kita boleh tukar share platform, so kita boleh bentang berbeza. Okey, lepas tu kita boleh belajar melalui nota dari Word, dalam PowerPoint. Itu adalah tak segerak. So hybrid ni dia menggabungkan dua format tu. So pelajar akan lebih mudah faham apabila lecturer ajar. So pelajar akan tak faham, dia akan rujuk balik nota. So hybrid learning ni juga, student akan diberi tempoh tarikh akhir untuk menghantar assignment. So, pelajar kita akan lebih cekap dan pantas dan tepati masa untuk menghantar assignment. Ni adalah hybrid learning ni sangat bagus untuk pada masa akan datang, dan sekarang juga dah banyak pakai. So kita kena biasakan untuk norma baru. Penerangan yang kedua adalah fixed time online courses. Fixed time online courses ni di mana pelajar perlu log masuk pada waktu yang ditetapkan dalam satu platform. Sebagai contoh, contohnya di Zoom. So kelas tu akan berlaku pada masa yang tepat. Benda ni walaupun fixed time ni dia memberi kesan untuk pelajar yang dalam jarak jauh, contoh mungkin internet ke apa, tapi benda ni boleh dia bagi pelajar tu, seorang tu dia dapat mengurus masa dengan baik. Sebab kelas, contohnya kelas kena masuk pukul 8. So pukul 8 kita kena masuk log. Dia kena kalau maksudnya masa tu kena tepat lah. Lepas tu kalau pada masa yang sama, benda ni akan bagi hubungan baik antara pelajar dengan lecturer, dengan cikgu. So dekat situ juga kalau nak komunikasi pun senang. So benda boleh tanya pada masa yang sama. So pelajar dan murid dia dapat menyelesaikan tugas tu pada masa yang ditetapkan. So dia ada macam communication two way, macam itulah. Berdasarkan figura 1 juga, pembelajaran yang digunakan adalah video conference. Video conference ni dia macam persidangan video. Maksud kita melakukan kelas secara video. Maksud cara ni dia biasa dilakukan oleh guru ataupun lecturer untuk berinteraksi dengan dia punya student secara langsung dan secara serentak dengan semua orang. Ini dia dapat bagi pelajar, bagi memudahkan dia nak mengajar. So semua orang boleh dengar ilmu dia pada masa yang sama. Semua boleh dengar. Dengan menggunakan teknologi video conference, iaitu antara Google Meet yang famous, Zoom, Microsoft Teams. Itu adalah contoh aplikasi yang menggunakan video untuk video conference. Lepas tu pembelajaran video ni dia memudahkan hubungan antara pelajar. Dia nak tanya pun senang. Sebenarnya benda online ni kalau macam dalam ni kita senang nak tanya, senang nak jawab. Lepas tu sebenarnya video conference dia adalah aspek yang paling penting apabila pembelajaran secara jarak jauh.